اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayatus Sibyan, Hak Jawi, muka surat 33, baris 3 daripada atas. Hak Rumi, muka surat 169, baris keempat daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Pertama daripada 4 syarat wajib puasa Islam. Itu syarat wajib puasa yang pertama daripada 4 syarat. Kemudian minggu lepas saya membicarakan bersekali dengan syarat sah yang pertama daripada 4 syarat sah, iaitu Islam. Jadi syarat wajib yang pertama Islam, syarat sah yang pertama Islam, tapi huraiannya berbeza. Syarat wajib yang pertama Islam termasuklah mereka yang sudah keluar daripada Islam dengan bahawa mereka menjadi murtad, waliyazabillah. Yang mana mereka yang murtad kekal hukum seperti orang Islam, yang mana mereka berkewajipan puasa. Orang murtad asalnya Islam, dia keluar daripada Islam, kewajipan seperti orang Islam yang lain kekal. Orang Islam wajib puasa, wajib solat. Orang murtad kekal kewajipan puasa, kekal kewajipan solat. Tetapi nak puasa, nak solat, syarat sah yang pertama Islam tidak cukup, maka tak sah juga nak puasa, nak solat. Tapi apa makna kewajipan tu kekal? Dengan bahawa orang murtad tadi, kalau kemudian dia bertaubah dengan mengucap 2 kalimah syahadah kembali, dia menjadi Islam kembali, puasa solat yang ditinggalkan pada masa murtad wajib kena qada. Sebab orang murtad kewajipan puasa solat sama macam orang Islam, wajib puasa, wajib solat. Itu Islam syarat wajib. Maknanya walaupun walaupun Islam pada hukum dengan bahawa kekal hukum seperti orang Islam, dengan bahawa kekal kewajipan puasa dan solat. Itu syarat wajib yang pertama Islam. Adapun syarat yang pertama, syarat sah yang pertama Islam, itu Islam bil fa'li, dia panggil Islam hak sebenar-benar, Islam hak sungguh ti. Orang murtad tak sah nak puasa. Dia kata kekal kewajipan, syarat wajib Islam tu termasuk Islam pada hukum, yakni orang murtad. Adapun Islam syarat sah, Islam hak sebenar-benar. Orang murtad bukan Islam yang sudah benar. Nak puasa tidak sah, nak solat tidak sah. Jadi yang penekanannya adalah pergi kepada Islam sebagai syarat sah. Islam sebagai syarat sah. Islam mana ni? Islam yang sebenar-benar, Islam yang beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan beriman dengan Rasul. Islam yang sebenar-benar ni bukan Islam hanya pada zahir, tetapi serta beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasul. Sebab itulah walaupun pada zahirnya dia orang Islam,
tetapi tidak beriman dengan bahawa berpegang dengan akidah-akidah yang kafir, puasa solatnya tidak sah, wajib diqadakkan kembali. Sebab Islam syarat sah ni bukan Islam pada nama sahaja, bukan. Islam yang sebenar-benar, Islam yang beriman. Kemudian Islam syarat sah itu pergi pada iman. Islam syarat sah ni kena balik kepada takrifan Islam dalam di awal kitab Hidayatus Sibiyan kita lah. Yang mana Islam yang sebenar-benar adalah Islam yang terima segala-gala ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Islam syarat sah ni nak kena faham apa pengertian Islam serta apa pengertian iman. Sebab ini syarat sah yang pertama puasa, dan juga ibadat yang lain. Syarat sah yang pertama solat, syarat sah yang pertama zakat, haji. Islam, apa dia Islam? Kalau kita faham Islam itu bersembahyang, Islam itu berpuasa, Islam itu mengeluarkan zakat, Islam itu menunaikan haji. Jadi syarat sah yang pertama puasa adalah bersembahyang, adalah berpuasa, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji. Kalau kita faham Islam dengan makna mendirikan sembahyang, berpuasa, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji, jadi nak urang macam mana? Jadi syarat sah yang pertama puasa adalah Islam. Apa dia Islam? Mendirikan sembahyang. Berarti orang yang tidak mendirikan sembahyang tidak sah puasa. Islam bukan makna mendirikan sembahyang, berpuasa, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji. Islam dengan makna terima segala-gala perkara agama yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana terima segala-gala perkara agama yang datang daripada Allah, inilah pengertian dua kalimah syahadah. Sebab itulah bila sebut kata Islam syarat sah, apa di Islam? Mereka yang ada dua kalimah syahadah. Apa tu? Apa dia pengertian dua kalimah syahadah? Kena orang lah pula. Syahadah yang pertama, pengakuan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Syahadah yang kedua, pengakuan bahawa Nabi Muhammad utusan Allah. Jadi apabila kita mengaku Allah Ta'ala Tuhan, jua Tuhan kita, Nabi Muhammad utusan Tuhan kita, perkara yang datang daripada Allah, yang mana Allah jua Tuhan kita, kita akan terima tanpa kira bicara. Kita akan terima tanpa kira bicara. Terima bulat-bulat. Ada seorang pocik tu dia tambah, terima tanpa timbang-timbang. Ya, terima tanpa timbang-timbang. Sekarang ni timbang-timbang kita tak main dah. Terima tanpa timbang-timbang, dia kata. Tak ada timbang-timbang, tak ada dah. Mana terima bulat-bulat. Sebab apa terima bulat-bulat, tanpa kira bicara, tanpa timbang-timbang? Sebab datang daripada Allah. Allah jua Tuhan kita. Kita nak ikut mana lagi? Kalau Tuhan ada dua, Tuhan yang pertama menetapkan hukum hakam agama ni speak. Kita Tuhan yang kedua pula tak kurang ingat sikit. Tu ada juga jalan, ada pilihan. Sama macam gini lah kita buat kerja. Tocu bohnya ada dua orang. Satu bos, satu tocu tu Allah payah basa, payah kira, strict sangat. Kita bila minta dengan tokek kita nak ikut tocu yang kedua, ada pilihan. Tapi kalau tocu seorang, lagi kat mana? Tapi tocu seorang ni payah sangat, strict. Macam mana? Pergi jumpa dengan tokek. Tokek kata mana? Ada pilihan. Apa pilihan? Balik duduk rumah, so kerja lah. Mana apa? Tak ada pilihan lah. Dah seorang je tocu. Guna-guna pun kena terima je lah. Kalau nak kerja. Sekarang ni Allah jua Tuhan dalam syahadah kita. Allah menetapkan satu-satu perkara, kok mana lagi kita? Tak ada pilihan lah. Itu Islam. Itu panggil orang yang ada syahadah.
Jadi apabila kita orang Islam yang ada syahadah, Allah Ta'ala telah menetapkan segala-galanya. Allah menetapkan kewajipan solat, kita terima. Allah menetapkan kewajipan puasa, kita terima. Tak ada soal-soal lah. Kemudian kita mendirikan sembahyang, kita berpuasa, itu pergi kepada ihsan. Kita ada 3 bahagian dalam agama. Islam satu, iman satu, ihsan satu. Ihsan ni kita kerjakan, kita tunaikan segala perkara agama yang mana kita sebagai orang Islam terima bulat-bulat ketetapan Allah. Sebab apa terima bulat-bulat? Kita tidak ada pilihan, kita terpaksa kena serah diri. Sebab tu dalam saya pernah tengok dalam poster saklar besar, poster besar, bacaan solat serta terjemahan dia. Bacaan solat serta terjemahan. Dia menterjemahkan doa iftitah, musliman wa ma ana minal musyrikin. Musliman, orang yang serah diri. Dia cuma gitu. Musliman, orang yang serah diri. Apa makna serah diri? Tak ada jalan dah kitanya. Allah menetapkan hukum A bah, A lah, B lah. Tak ada. Kita orang yang serah diri sebab hanya Allah jua Tuhan kita. Jadi ditemu dengan musliman, orang yang serah diri. Dalam doa iftitah kita tu, musliman wa ma ana minal musyrikin. Di hujung doa iftitah, la syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana minal muslimin. 2 kali. Musliman, kita orang yang serah diri. Wa ma ana minal musyrikin, aku bukan di kalangan orang yang menyekutukan Allah. Orang menyekutukan Allah macam mana? Ketetapan Allah tidak diterima, memilih ketetapan yang lain, itu menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau beranggapan, berpegang bahawa ketetapan yang lain lebih comel dari ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu syirik yang jali. Kalau berpegang seumpama tu, berpegang bahawa ketetapan manusia lebih baik daripada ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tu syirik jali, itu kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hujung doa iftitah, la syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah, wa bizalika umirtu, dan dengan tidak menyekutukan Allah diperintah akan aku, wa anna minal muslimin, aku di kalangan orang yang berserah diri. Mana orang berserah diri? Orang yang terima bulat-bulat segala ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang muslim, itu muslimin. Mana? Orang yang ada syahadah. Ini Islam, syarat sah puasa yang pertama. Kena kemah molek situ, kena terima segala-galanya. Di awal kitab kita terima dalam bab perkara gaib. Perkara gaib kita sebagai orang Islam, kita terimalah. Rasul bawa datang kepada kita cerita bab malaikah, cerita bab qiyamah, maka kita orang Islam kena terima kewujudan malaikah, kena terima akan berlakunya qiyamah. Itu orang Islam. Sebab apa? Sebab kewujudan malaikah dicerita oleh Nabi SAW, yang kita nak saksi Nabi Muhammad utusan Allah, Allah jua Tuhan kita. Nabi cerita kewujudan malaikah, kita orang Islam kena terima kewujudan malaikah, jangan nafikan, sebab kita orang yang ada syahadah. Ini orang Islam. Kemudian Rasul bawa perintah ibadah, muamalah, munakahat, janayat. Di awal kita ada tusibian kita dahulu. Kita sebagai orang Islam kena terima perintah ibadah, kena terima perintah muamalah, kena terima perintah munakahat, kena terima perintah janayat, kena terima. Sebab itu datang daripada Allah. Allah jiwa Tuhan kita, pengakuan dalam syahadah. Ini orang Islam. Cuma kenapa selepas daripada syahadah, rukun Islam yang pertama, disusuli rukun Islam yang kedua, yang kelima hanya didatangkan bahagian ibadah sahaja. Solat, puasa, zakat, haji, itu bahagian ibadah.
Kenapa hanya didatangkan bagai ibadah saja? Muamalahnya mana? Munakahatnya mana? Janayahnya mana? Kenapa selepas daripada rukun yang pertama, rukun Islam syahadah, solat, puasa, zakat, haji? Sebab solat, puasa, zakat, haji ni di antara perintah Allah yang dipanggil ta'abudiyun. Ta'abudiyun ni makna kita diperintah, maka kita pun terima perintah Allah, kita laksanakan sebagai orang yang ada ihsan. Kalau tanya apa di sebaliknya, kenapa solat 5 kali, kita nak jawab tak boleh. Kenapa solat rakaatnya ada 2, ada 3, ada 4, nak jawabnya tak boleh. Tengok, itu dia panggil ta'abudiyun. Kenapa puasa daripada pagi sampai ke petang, kenapa tidak petang sampai ke pagi? Boleh jawab? Kenapa puasa ni sampai setengah air pun tak boleh nak minum? Boleh jawab? Tak boleh jawab. Terutama sekali hak perintah haji, hak rukun haji. Kenapa dia diperintahkan tawaf? Allah berada di Kaabah? Tidak. Kenapa diperintahkan pusing-pusing gitu? Itu perintah Allah. Allah jiwa Tuhan kita. Kita terima perintah tawaf dan laksana tanpa kira bicara. Kenapa kita diperintah sa'i daripada Safa sampai ke Marwah? Siti Hajar cari air, dan kita cari apa? Kita orang ada syahadah, kita terima tanpa duk tanya-tanya. Tapi nak cerita tak boleh lah, setakat terima je. Kenapa kita diperintah wukuf di Arafah? Tunggu apa? Saya ingat tunggu saya cerita dulu, kalau tunggu durian ada gak asing. Tunggu apa? Itu perintah Allah. Allah jiwa Tuhan kita. Kita terima tanpa kira bicara dan kita laksanakan. Kenapa diperintah melontar? Melontar. Melontar syaitan. Apa syaitan di situ je? Melontar ni siapa tanya ramai, jadi kadang-kadang jadi musibah mudarat pula. Hak jerembung-jerembung jadi mati tu di tempat melontar. Ada tak orang berani mencadangkan? Perintah melontar sudah tidak sesuai pada zaman kita. Sebab ramai sangat. Masa Nabi sesuai lah perintah melontar. Hajatul Wada' 100,000 lebih je. Sekarang ni masa kita juta. Ada tak orang berani cadang supaya buang perintah melontar? Sebab tidak sesuai. Masa Nabi tak ramai 100,000 lebih je, masa kita juta, maka tak sesuai dah perintah melontar. Ada berani? Tak ada berani. Sebab tak berani? Sebab kita ada syahadah Allah jiwa Tuhan kita. Cuma nak tanya apa di sebalik melontar? Tadi nak jawab. Sebab tu didatangkan rukun Islam, hak ibadah. Kalau hak semayang, puasa, zakat, haji kita terima bulat-bulat, kalau tanya hikmah tak nak jawab. Muamalah, munakahat, janayah, tu boleh cerita hikmah dia. Tu lagilah mudah-mudah kita terima. Muamalah contohnya, kalau tak ada hukum muamalah, jual beli, sewa menyewa, nak hidup mana? Pakai rapah-rapah gitu je, pakai tarik-tarik gitu je. Kita boleh cerita kenapa ada hukum muamalah, kenapa ada hukum bab sewa menyewa, kenapa ada hukum haram riba. Boleh cerita dalam bab muamalah. Orang berhutang, orang susah, kita nak tekan dia lagi, nak suruh bayar lebih. Nanyalah dia orang susah dah. Sepatutnya kita tolonglah, beri free. Tak apalah, beri pinjam. Tak tu kita nak bayar lebih pula. Tu kita boleh cerita dia punya sebab dia. Kenapa ada hukum munakahat, nikah kahwin, cerai, nafkah? Kenapa? Kalau tak ada nikah kahwin, jadi ayah itik pakai ikut dang je lah. Boleh cerita. Kenapa ada hukum janayah, hudud, kisah, takzir? Untuk maslahat umum, untuk keselamatan umum, untuk menyelamatkan masyarakat umum daripada orang yang nak melakukan janayah. Dan orang yang melakukan janayah pula jadi takut untuk melakukan janayah sebab ada hukum, hudud, kisah dan takzir. Kisah contohnya, balas seumpama. Jadi kalau kena balas seumpama, orang tak berani nak buat ke orang lain. Bunuh, kena bunuh balas. Naya mati kita. Tujuan kita nak mematikan orang. Kita mati sama, berani. Kita cederakan orang,
kisahnya kita dicedera balas. Tu kisah dalam agama kita. Boleh cerita sebab apa? Dia ni ada hukum kisah. Bayangkan kalau kita tok orang putus jari kita pun kena putus sama. Putus telinga kawan tu, telinga kita kena putus sama. Lepas tu berani nak buat kat orang. Ini hukum kisah dalam agama. Semua asid kita akan disembah asid balas. Dah berani nak sembah asid kat orang? Ini mana hikmah kisah dalam hukum agama boleh cerita. Ni hukum dunia sekarang, sembah asid hanya di penjara 4, 5, 6 tahun, kemudian keluar. Hak kisah di Kedah tu, perempuan tu tak ambuh ke dia. Jadi semua asid satu kerja yang mudah, bubuh dalam bekas, sembuh saja. Kalau bawa parang, tu kita tetok orang, payah nampak ngedarah, lepas tu parang nak buang ke mana. Semua asid paling mudah. Kalau perempuan tu tak ambuh ke dia, dia semua asid. Dia pun serah diri. Naik mahkamah, dia mengaku bersalah segera. Maka mahkamahnya jimat masa. Belanja kerajaan jadi tak banyak. Maka hukumannya kena 6 tahun ke berapa tahun gitu je. Kena penjara 6 tahun je. Yang perempuan ni cacat sampai ke mati. Dia duduk dalam penjara, makan tanggung, makan free. Siapa tanggung dia makan? Rakyat tanggung dia makan. Termasuk perempuan yang disembah dengan asid tu tanggung dia. Lepas tu ada kerja buat? Tak ada kerja buat. Bukan ada penjara kena pecah batu, tak ada. Makan pakan, makan relax je. 6 tahun pula. Kemudian kalau dia berakhlak baik dalam tu, potong, tolak public holiday, 4-5 tahun keluar, segar mega. Putih lepuk matahari pun tak kena. Yang perempuan ni cacat sampai ke mati. Dia pun pusing depan perempuan ni. Gana mek, ada nak kemudak. Dia kata gana. Akhirnya keluarga perempuan tidak puas hati kerana hukuman yang ringan. Jadi perempuan ni dengan keluarga perempuan ni jadi 2 kali mangsa. Yang pertama kena semua asid cacat. Yang kedua tidak puas hati, maka timbul dendam. Sampai ke sudah tak puas hati, sampai ke sudah didendam kepada orang yang mencacatkan dia. Jadi 2 kali kena kawan ni. Hak semua asid ni keluar bebas, boleh berkahwin dengan orang lain, hati puas. Nak kata mana? Tapi kalau hukum kisah dalam agama, kamu semua asid dia, kamu kena semua asid yang sama. Ada orang ni nak buat? Ini hukum kisah dalam agama. Bunuh balak. Kalau nak maaf boleh. Keluarga masa yang maafkan akan dapat dia 100 ekor unta. Dia 100 ekor unta. Kalau seekor unta tu 5,000, diaknya 5 juta. Dia dah unta seekor berapa? Lembu 2,000 dah. Lembu 2,000 dah seekor kan? Ke berapa? Kesalah ya. Kambing 8,000 dah, rasa dah silap. Kambing 800 dah. Lepas tu lembu 2,000. 3 kubar aku. Lepas tu kalau unta 5,000, 6,000. Kalau 5,000, 5 juta. Dia dah 500. 100 kali 5,000. 500,000 ke? Apa kata juta? Kesekor berapa unta? 110,000 kau? Sekor unta berapa? Orang kata juta. Mana kalau 10,000 sejuta. Jadi maknanya keluarga maafkan, keluarga dapat dia sejuta, kita kata. Makna keluarga mangsa ni terbela lah sebab boleh duit sejuta. Contohlah, duit juta terbela keluarga mangsa. Yelah, biasa mangsa ni hak ketua keluarga yang cari nafkah keluarga. Boleh 1 juta 2 juta contohnya, maka keluarga ni terbela, anak-anak dia terbela. Itu dalam hukum agama. Dia dimaafkan oleh keluarga, bayar dia. Hati keluarga terbela. Sekarang ada? Tak ada. Bunuh orang, kalau kena gantung pun kosong je.
Kalau kena penjara sama hidup, bukan sama hidup sungguh. Sama hidup ni bukan sepanjang hayat, ikut umur dia, kemudian dia bebas. Kadang-kadang dia maafkan. Siapa yang maafkan? Keluarga mangsa. Orang lain yang maafkan. Yang tak ada kena-mena keluarga mangsa. Lepas tu dia maafkan, masa boleh berapa ribu, tak ada boleh saya habuk. Dah macam mana? Ni kalau nak cerita hukum agama bab janayah, boleh cerita dia punya hikmah dia. Kalau solat yang Tuhan perintah kita 5 kali sehari, rakaat yang berbeza, ditanya kenapa begitu, tak boleh nak jawab, kita boleh terima bulat-bulat dan kita laksana tanpa kira bicara, dah bab muamalah munakahat janayah. Itu orang yang ada syahadah akan terima bulat-bulat segala tetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian laksana itu pergi pada ihsan. Laksana itu kewajipan kita pula, memperjuangkan supaya dapat dilaksanakan. Itu kewajipan kita pula. Itu ihsan lah pula. Islam kena terima, jangan pertikai. Jangan pertikai hukum agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipertikai hukum sebab. Mana keadilan? Allah Maha Adil, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah penyayang, Allah penyayang ke sebab. Jadi yang sebab fajlidu mi'ata jaldah tu, sebab 100 sebatang, Allah yang suruh sebab dalam Quran. Tapi punya pakar akal, mana keadilan? Sebab mati, dia kata Allah penyayang. Maka penyayang ke kalau sebab sampai ke mati? Dia ingat sebab macam sebab dalam penjara, hok keluar daging tu dia ingat. Ni orang yang jahil agama, tapi dia sangat anti kepada agama, bercakap ikut dang sekali, ikut tebik mulut. Sebab apa? Tegar anti agama. Tegar anti agama yang memang sejarahnya begitu, tidak ada perubahan, tidak ada perbezaan. Antinya kepada agama. Boleh nak bicara bab hukum agama dengan akal. Allah Maha Penyayang. Takkan penyayang disebab orang. Kita sebab orang nak sebab tu, dia kata biar dia mati. Oh, sedap dia. Itu Quran. Fajlidu mi'ata jaldah. Sebab oleh kamu dengan 100 sebatang. Ayat Quran. Fajlidu. Macam aqimus solat. Pakai amar. Faqata'u aydiyahuma, potong oleh kamu akan kedua tangan pencuri. Faqata'u dengan fi'il amar, tu perintah Allah. Tiba-tiba Allah Maha Adil. Takkan Allah suruh potong? Tu Quran ayat tu Allah suruh potong. Zoling, siap. Habis. Maknanya bab perintah wajib kita kena terima bulat-bulat. Hak laksana tu pula pergi kepada ihsan. Kita nak cerita Islam, syarat sah puasa yang pertama. Tak ada hak ni, tak ada syarat sah puasa yang pertama, puasa tidak sah. Islam ni kena faham lah. Bukan Islam gitu, bukan ni. Islam yang sebenar-benarnya. Mana? Islam yang ada syahadah. Islam yang ada syahadah. Kalau tak faham syahadah ni lah, kadang-kadang ada orang dia bercakap, saya hanya nak terima dan nak laksana hak ada dalam rukun Islam je, dia kata. Hak lain-lain tambah. Saya nak terima apa yang ada dalam rukun Islam. Mana apa? Semayang. Saya nak terima lah dalam rukun Islam dia tu. Rukun yang kedua semayang. Puasa, nak terimalah, ada dalam rukun Islam. Zakat, haji, nak terimalah, sebab ada dalam rukun Islam. Hak tak ada rukun Islam, saya tak mau terima. Saya nak terimanya semayang, puasa, zakat, haji. Mana apa yang tak ada dalam rukun Islam? Janayah, bab janayah, hudud, qisas, ta'zir, ada dalam rukun Islam? Tak ada. Saya tak mau terima tu, sebab tak ada rukun Islam. Ini orang tak faham pengertian Islam dan tak faham rukun Islam yang pertama, iaitu rukun syahadah. Kalaulah bagi dia faham
bab janayah tak ada dalam rukun Islam, maka dia pun tak ampuh terima bab hudud, kisah dan takzir, sebab tak ada dalam rukun Islam. Bab munakahat ada dalam rukun Islam. Bab munakahat ada dalam rukun Islam. Lepas tu bab pernikah. Nikah buat macam lembu kambing, beranak juga, jadi anak juga. Nikah buat apa? Sebab nikah tidak ada dalam rukun Islam. Lepas tu muamalah. Muamalah apa? Duk jual beli, nak ambil pakai rapas sudah lah. Jual beli apa? Sebab tak ada rukun Islam. Dia tak faham syahadah. Apabila kita ada syahadah, penyaksian bahawa Allah jua Tuhan, perintah ibadah mari daripada siapa? Mari daripada Allah. Terima. Perintah muamalah mari daripada siapa? Mari daripada Allah. Terima. Sebab kita ada syahadah. Perintah munakahat, perintah janayah mari daripada Allah. Terima. Itu syahadah. Itu Islam. Itu Islam. Syarat sah yang pertama. Kemudian tambah Islam kok luar saja, percaya sampai ke dalam, berpegang dengan akidah yang sebenar, lengkap ke enam rukun iman, barulah dipanggil orang Islam yang beriman, barulah sah puasa, sah solat dan ibadah-ibadah yang lain. Ini hak syarat yang pertama Islam. Syarat yang pertama ni kena mati molek. Tak ada syarat sah yang pertama ni, tak ada lah. Terima bulat-bulat. Terima, dah kita dikata terima tanpa kira bicara. Terima dalam keadaan kita berserah diri. Allah kata begitu, begitulah. Kita nak bincang apa? Kita nak bincang macam mana kita dapat melaksanakan perintah Allah dengan sempurna. Itu kita kena bincang. Kalau kita nak bincang hukum Allah ni, dah nak bincang hukum Allah. Kita boleh bincang hukum Allah, tak boleh bincang. Kita bincang pelaksanaannya, macam mana kita nak supaya dapat dilaksanakan. Ada pun nak bincang hukum tak boleh. Sebab itu hukum Allah nak bincang kok mana? Ni hukum Allah ni boleh lagi ke tak? Sesuai ke tak? Pakar ke tak? Kalau kita nak bincang, kita ni setara dengan Allah dan kita lebih cerdik daripada Allah. Contoh, apabila bos cadang apa-apa, kita bincang dulu. Sebab kita bincang? Sebab bos kepala kita lebih kurang je. Mungkin cadangan bos tu betul, mungkin cadangan bos tu tak betul. Kita bincang. Sebab apa? Sebab kita dia sama manusia. Cadangan dia belum tentu molek. Kita bincang dulu. Cadangan dia tu betul ke tak betul, tepat ke tak tepat, kita bincang. Adapun ketetapan hukum Allah, hukum ni bahasa Arab, hukum syariah, hukum Allah. Mana apa? Ketetapan Allah Subhanahu wa taala, keputusan Allah Subhanahu wa taala. Siapa kita nak bincang? Nak bincang tu orang tak kenal Tuhan dah. Nak bincang, kalau tolak jadi Tuhan lah kitanya. Dah benda lah. Kalau Tuhan kita tolak, kita pandai daripada Tuhan lah, jadi Tuhan lah kitanya. Yang kita nak bincang, macam mana kita dapat melaksanakan perintah Allah. Itu bincang. Nak bincang, ni hukum ni. Hukum ni macam mana sekarang? Sesuai ke tak sesuai? Hukum Allah ni sampai kiamat. Kalau hukum Allah hanya sesuai sebab di permulaan sahaja, di kesudahannya sudah tidak sesuai, mana Allah tidak mengetahui, Allah tidak bijaksana. Sebab hukumnya sampai kiamat. Rasul baru sudah tidak ada. Kalau ada rasul baru, ketetapan barulah pula yang ditetapkan oleh Allah. Rasul Nabi Muhammad, rasul yang terakhir. Syariat Nabi Muhammad sampai kiamat, tak ada dah. Tak ada syariat yang lain. Tiba-tiba syariat hak Nabi bawa sampai kiamat, syariah peraturan yang datang daripada Allah ni separuh jalan je jadi, separuh jalan lagi tu tak apa nak jadi. Mana letaknya kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala? Ini kena faham molek ni. Cerita bab agama Allah ni bukan cerita bab ketetapan manusia. Ketetapan manusia, pakatan manusia nak buat satu perkara, kita boleh turut. Separuh jalan, nampaknya tak berapa nak jadi dah. Hak keputusan lama ni, kita mesyuarat barulah pula, kita nilai semula. Keputusan lama ni tak macam tak apa nak jadi dah. Tak pelik lah. Sebab keputusan manusia.
Kemungkinan manusia yang menetapkan perkara tu masa tu sesuai pada masa dia, dan dia tak tahu masa akan datang, masa kitanya macam mana. Sampai masa kita, hak keputusan lama hak manusia buat ni nampaknya tak berapa nak jadi dah, kita boleh baiki. Sebab itu manusia yang jahil, dia hanya tahu pada masa dia sahaja. Ini ketetapan Allah yang mengetahui segala-galanya, yang menetap satu hukum sampai kiamat. Takkan pula kita hak ni tak berapa jadi ni, hak Allah. Mana syahadah kita? Mana pegangan kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala? Dia kena ada ni. Kalau tak ada ni, tu bit macam-macam, tu bit liberal lah, apalah. Dia tak mengaji berkaitan dengan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak mengaji. Akhirnya hukum Allah, hukum poligami, kena berbincang kembali. Hukum poligami ni menganiayai perempuan. Hukum poligami ni tidak sesuai. Sebab apa gitu? Sebab dia tak kenal Allah. Dia tidak ada syahadah. Sebab tu dia nak ubah balik ketetapan Allah. Hukum faraid, tak jadi gitu. Lelaki yang berkemampuan cari sendiri, kenapa 2 bahagian? Perempuan yang tak mampu cari sendiri, kenapa 1 bahagian? Sepatutnya lebihkan perempuan lah. Kalau tak sama pun, paling-paling kurang sama, 1 bahagian 1 bahagian, 2 bahagian 2 bahagian, samalah, baru adil. Seeloknya lagi biar perempuan lah 2 bahagian, lelaki 1 bahagian, sebab perempuan dia lemah. Tiba-tiba Allah Ta'ala menetapkan lelaki 2 bahagian, perempuan 1 bahagian. Ini tak adil ni, ni tak betul ni. Ni timbul sebab apa? Dia tidak ada syahadah. Dia bukan orang Islam. Orang Islam yang mengaku hanya, yang nak saksi hanya Allah jua Tuhan. Kita tak ada pilihan. Kalau Tuhan kata pembahagian pusaka seumpama itu, itulah keadilan. Sebab datang daripada Tuhan yang Maha Adil. Bila datang dari Tuhan yang Maha Adil, apa yang datang dari Tuhan ni adil belaka. Sebab lelaki pun makhluk Allah juga, perempuan pun makhluk Allah juga. Allah tidak ada kepentingan daripada makhluk lelaki, Allah tidak ada kepentingan daripada makhluk perempuan. Maka yang Allah menetap tu, itulah keadilan. Kalau kita manusia buat keputusan, kita ada kecenderungan kita sendiri, kita ada berpihak kita sendiri. Itu kalau keputusan manusia. Ini ketetapan Allah, maka itu hak adil. Tiba-tiba mereka nak ubah poligami, nak ubah, kemudian bab pusaka nak ubah, bab cerai pun nak ubah. Lelaki je boleh menceraikan isteri, walha ikatan suami dan isteri. Lelaki boleh cerai isteri, isteri pun boleh cerai suami, barulah adil. Sebab ikatan rumah tangga ni. Ni semua apa panggil ni? Dia kata dia liberal. Bukan. Ini bukan orang agama. Dia tidak ada agama. Orang agama, orang Islam akan terima bulat-bulat segala tetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada oeh-oeh dah ni. Sekarang orang mengkaji pula, mengkaji ni kesempurnaan hukum Allah. Kita tak payah kajian, kita tak payah kajian. Kita yakin kepada Allah. Orang ni dia mengkaji lagi baiklah untuk meyakinkan kepada orang yang waswas kepada hukum Allah. Dia kaji bab pembagian pusaka, lelaki perempuan. Hak lelaki habis lama dah dia kata. Ni kajian dia. Hak perempuan, dia tak payah keluar belanja, suami yang tanggung dia. Hak lelaki, tanggung isteri lagi, tanggung anak lagi, tanggung mak ayah lagi yang susah. Contohnya, ialah dia dapat pusaka 2 bahagian. Meninggal ayah, mak atas tanggungjawab dia pula, atas tanggungjawab atas anak lelaki, bukan atas tanggungjawab anak perempuan. Maknanya hak lelaki walaupun 2 bahagian sekalipun, dia habis lama dah. Hak perempuan tak luak pun. Lepas tu hak perempuan ni kalau cerdik, hak suami dia boleh 2 bahagian daripada harta pihak suami, boleh ke dia pula. Dia pandai kecek. Hak dia 1 bahagian, sipang tak gerak. Hak suami dia 60 boleh 2 bahagian. Dia pandailah kecek, boleh pula separuh, sipang pula ke dia, tak gerak hak dia. Harap maknanya walaupun dia beli 1 bahagian tak luak. Oh, kalau boleh 2 bahagian, ada benda hak lelaki mepeh. Dan ni kajian nak cerita
kesempurnaan keadilan hukum Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita tanpa kajian tu sekalipun, kita ni ada syahadah kan? Kita beriman dengan Allah kan? Kita mengenal Allah yang Maha Adil kan? Kita akan terima. Bukan masalah kata sedap orang lelaki boleh kedua-dua bagi yang disunyung. Bukan masalah kita orang lelaki apa tidak. Sedap orang lelaki boleh poligami, boleh ke dia, sedap dia sebab tu ada. Allah Ta'ala ni bukan kata berpihak semuanya makhluk Allah. Tapi nak cerita orang tak ada agama, nak keluar liberal-liberal ni, orang tak ada agama. Ketetapan hukum nak dipertikaikan. Hukum Allah tidak boleh pertikai. Terima bulat-bulat. Itu adalah Islam. Syarat sah ibadah yang pertama. Mana asasnya? 2 kalimah syahadah. Itu asas dia. Kena faham di 2 kalimah syahadah tu. Penyaksian bahawa Allah jua Tuhan, Nabi Muhammad utusan Tuhan. Kok mana lagi kita ni? Itu bab terima. Laksana satu perkara. Kalau contohnya kita kata kita nak bahagi pusaka adik-beradik kita nak pakak bagi sama rata, terpulang pada kita. Hak kita lelaki-lelaki ni tulang tambur dah. Hak mana senang belah kedah, bagi ke adik-adik lah pula. Tu hak kita nak beri pada adik kita, tak ada masalah. Tetap hak kita. Tetap hak kita. Jadi seolahnya macam kita sedekah kepada adik kita perempuan. Tu terpulang hak tu. Bukan makna kita menafikan keadilan Allah. Bukan. Dan kita duit banyak dah hak abang-abang ni. Lepas tu hak adik puan pula susah. Kita pakat wiki dia. Bukan kata nak bagi sama rata, nak wiki dia seorang pun tak apa. Hak kita, mana kita mana harta malah kita wiki dia seorang, dia susah. Kita abang-abang senang belaka dah, tak apa wiki adik seorang, tak ada masalah. Jadi soalnya kita beri hak kita pada dia. Hak kita tu kita beri. Bahagi tak bahagi pun tetap hak kita dah sebenarnya. Kita pun nak bahagi bahagian kita kepada adik kita seorang, terpulanglah. Ataupun ginilah, bahagian saya tak mau ambil nak pergi sedekah di masjid ke bandar, hak kita tu nak sedekah masjid belaka, sedekah masjid tu kita ada masalah. Tapi hak masalah yang kita kata pula apa bagi gitu tu, mana hak Tuhan bagi tu tak betul. Jangan kita kadang-kadang kita nak bagi sama tu tak ada masalah. Mana kita faham masalah terima, kemudian masalah laksana. Kita nak bagi bahagian kita tu sukarela kita, tak ada apa-apa. Kemudian Islam pula, Islam yang sebenar-benar, Islam yang beriman. Akidah tu kena akidah yang sebenar, baru sah puasa dan juga ibadah-ibadah yang lain. Tapi kalau Islam sahaja tapi akidahnya akidah yang kufur, puasa pun tidak sah, wajib kena qada kembali. Sebab itulah dia syarat sah Islam yang pertama ni, dia kena ambil faham molek. Duk ngaku Islam. Apa dia Islam? Sembahyang lah Islam. Dah orang sembahyang tu kafir. Apa dia Islam? Berpuasa Islam. Orang duk puasa tu kafir. Mengerjakan haji bagi orang yang berkemampuan. Dah orang kedekut tak mau mengerjakan haji kafir. Itu kena faham. Di awal kitab kita dulu, Hidayatul Sibiyan ni ada cerita bab takrif Islam dan takrif iman. Islam terima segala ketetapan Allah secara zahir. Iman percaya hati kepada semua perkara agama yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu Islam yang beriman. Barulah ada syarat sah puasa yang pertama. Jadi syarat wajib puasa yang pertama Islam, syarat sah puasa yang pertama pun Islam, tapi pengertian dia ada perbezaan. Yang kedua daripada 4 syarat wajib puasa, baligh, yakni sampai umur. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin
wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.